Kami bersyukur Bapa karena kami boleh kembali lagi datang beribadah kepadamu. 天父，我们感谢你，今天我们可以再次来到圣殿来敬拜。 Hati kami sudah dipersiapkan untuk mendengarkan, menerima kebenaran firman-Mu. 我们已经预备我们的心来聆听你的话语。 Kiranya Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja di dalam diri kami. 但愿圣灵在我们当中自由的运行， Sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan betul-betul tertanam di dalam diri kami 好让 semua. 今天你所传讲的信息可以扎根在我们每个人的心中， Dan bahkan Kau beri kami kekuatan untuk melakukan firman 也 Tuhan. 更是恳求你给我们力量来遵行你的话。 Sertai Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. 求你再一次与你的两位仆人同在， Supaya kami semua bisa mengerti akan kebenaran 好 firman-Mu. 让我们大家可以明白你的话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita akan membaca bersama-sama Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. 请翻开我们的圣经，在约书亚记 Pasal 5 ayat 13 sampai 15 dibacakan dalam bahasa Mandarin lebih dahulu, kemudian bahasa Indonesia. 约书亚记第5章13节到第15节。约书亚靠近耶利哥的时候，极目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我是来做耶和华军队的元帅。”约书亚就伏伏在地下拜说：“我主有什么话吩咐仆人？”耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着行了。 Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Demikian firman Tuhan bagi kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. 我们读经到此为止。凡是读了神的话、遵行神的话的人，是一个有福的一个人。 Saudara, temanya yang sangat jelas, panglima bala tentara Tuhan. 那么今天的题目是那么的清楚，耶和华军队的元帅。 Yosua telah dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. 上帝已经拣选了约书亚来代替摩西来带领以色列民族的事情。 Dalam pasal pertama Tuhan berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu," sampai 3 kali. 那么在第1章里面，上帝吩咐约书亚说：“你要坚固你的心。”耶和华讲了这句话3次。 Kalau Tuhan sampai berbicara 3 kali, itu berarti suatu yang tidak main-main. 那么若是神已经3次这么对他讲，所以这个是很严重的话语。 Saudara, di dalam Alkitab bahasa Ibrani khususnya angka 3 adalah angka kesempurnaan ilahi. 那么在希腊原文呢，那么这个3的这个数目是一个完全的数目。 Sehingga ketika percaya kepada penyertaan Tuhan, itu harus percaya sungguh-sungguh. 所以这样说，就表示说，你相信耶和华，就要全然的相信耶和华。 Tidak boleh ada satu keraguan apapun. 那么不可以有任何疑惑的心。 Itulah Tuhan berkata kepada Yosua sampai 3 kali. 所以上帝对约书亚讲了3次， Kuatkan, teguhkan hatimu. 你要坚固你的心。 Bahkan Tuhan berjanji kepadanya, 甚至神也对他应许， "Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau." 那么好像我怎样与摩西同在，我也与你同在。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 所以主内亲爱的弟兄姐妹们，
pernyataan Tuhan kepada Yosua di dalam bacaan kita hari ini 所以在今天我们所读的经文里面， adalah satu kegenapan seperti Tuhan menyertai Musa, maka Tuhan juga menyertai Yosua. 那么是上帝应许的成全。上帝怎样与摩西同在，也必与约书亚同在。 Saudara, kehadiran panglima bala tentara Tuhan 所以耶和华军队的元帅的灵格呢， itu bukan suatu yang sembarangan. 不是一件随便的事情。 Itu menyatakan bahwa Tuhan betul-betul hadir menyertai Yosua. 那么表现说，神真的灵格与约书亚同在。 Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. 那么就好像神所应许给他的。 Saudara, kita mau melihat konteksnya. 我们来看那个上下文， Bagaimana bangsa Israel sudah menyeberangi sungai Yordan 我们看见上帝怎样带领以色列民族来过这个约 dengan 旦河。 mujizat yang luar 那 biasa. 么是借着上帝行的神迹， Seperti pada waktu mereka melewati Laut Merah. 那么就好像他们过红海的事件一样。 Sekarang mereka melewati sungai Yordan 现在他们又过这个约旦河， dengan mujizat yang hampir mirip. 也是靠着差不多相似的神迹。 Saudara, saya sudah khotbahkan itu berapa minggu yang lalu. Bagaimana mereka harus melangkah dengan iman. 那么前几个星期我也在这里讲述，那么他们必须在那边迈步，用信心来迈步前行。 Kemudian saudara, setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, 那么当他们过了这个约旦河以后呢， mereka tidak langsung langsung menyerbu dan kemudian menduduki tanah 他 Kanaan. 们不是在那边直接在那边得着这个迦南地， Tuhan 进入迦南地。 Tuhan memerintahkan berhenti dulu. 那么神就命令他们，你要先停下 Tuhan 来。 perintahkan Yosua, 神命令约书亚， bangsa Israel semua harus disunat. 那么所有的以色列人必须要受隔离。 Minggu lalu kita sudah mendengarkan khotbahnya. 那么上个星期我们已经听了这个道， Karena yang akan masuk ke tanah Kanaan adalah bangsa Israel yang belum disunat. 那么要进入这个迦南地的是那些还未受隔离的人， Karena kebanyakan mereka dilahirkan pada waktu mereka perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. 因为他们这个在旷野地这个已经40年的光阴， Dan semua bangsa Israel yang berusia 20 tahun ke atas semua sudah mati di padang gurun. 那么呢，过去这个20多岁的人，他们已经死在旷野了。 Jadi saudara, yang memasuki tanah Kanaan adalah tanda petik keturunan bangsa Israel yang baru. 所以呢，这个要进入迦南地的这个是他们以色列民族这个后代。 Sebetulnya saudara, Tuhan memerintahkan mereka semua disunat. 那么其实上帝命令他们都要受隔离的， Itu ada maksud Tuhan yang jelas. 那么是有上帝美好的这个意思， Karena engkau adalah umat pilihan Tuhan. 因为你是上帝的贤民， Engkau belum disunat, 你还没有受隔离， maka engkau harus disunat. 所以你必须要受隔离。 Karena itu adalah tanda perjanjian. 一个是上帝立约的这个记号。 Ingat saudara, Paulus mengatakan di surat Galatia 那么呢，保罗在加拉太书也说， bahwa sunat itu bukan dari Musa, 那么呢这个隔离不是从摩西来的， tetapi dari Abraham. 是从亚伯拉罕开始的。 Ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham, 所以当上帝把这个立约跟这个亚伯拉罕立约的时候呢， maka engkau harus menyunatkan setiap laki-laki yang ada di rumahmu, 那么你必须要把你家中的所有的男丁都要受隔 termasuk anak-anakmu 离， nantinya. 也包括你的孩子。 Maka sudah kemudian Abraham menyunatkannya. 所以呢，亚伯拉罕就在那边为他们行隔离了。 Itu artinya sunat itu adalah tanda perjanjian. 所以呢，这个隔离是一个立约的一个记号。 Sehingga sudah pada waktu Yosua menyunatkan semua laki-laki sebelum mereka nantinya merebut tanah Kanaan. 所以当他们还没有进入迦南地之前，所以约书亚就命令他们了。 Jelas suatu tanda peneguhan perjanjian Tuhan. 所以在那边就坚定上帝所立约的一个记号。 Ingat saudara, Musa pernah lupa menyunatkan anaknya Gersom. 那么呢，你记得吗？摩西他也曾经忘记了
这个把他的孩子授割礼。 Ketika Musa mau mimpin bangsa Israel. 所以当摩西要带领以色列民族的时候呢， Tapi kemudian ada malaikat Tuhan yang sudah menghunuskan pedangnya. 那么那个时候就有这个天军在那边这个讨出这个剑来， Langsung 拿出剑来。 Sipora menyunat 那么希波拉呢，就直接把他的孩子授割礼， dan darahnya ditempelkan ke tubuh Musa. 然后就把这个血洒在摩西的身上。 Lalu Sipora katakan, engkau pengantin darah bagiku. 那么呢，这个希波拉就对他对他说，你是血狼了。 Saudara, jadi pada waktu itu Musa pun hampir dibunuh. 所以那个时候我们看见摩西也差一点被杀了， Karena lupa lalai melakukan sunat kepada anaknya. 因为他忘记为他的孩子行割礼。 Karena itu saudara, sunat itu saudara suatu tanda perjanjian yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa 所 Israel. 以对以色列人来说呢，这个割礼是他们不能够忘记的一个记号。 Bersyukur Tuhan Yesus pada waktu usia 8 hari dia disunat oleh kedua orang tuanya. 所以当主耶稣当他这个第8天的时候呢，那么呢，他的这个父母亲就给他受割礼。 Tuhan Yesus pun menggenapi tuntutan 主 hukum 耶稣 Tuhan. 也在那边成全上帝的要求。 Karena itulah saudara, sekarang sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, 所以现在当他们还没有进入迦南地之前， diawali berjumpa dengan kota Yeriko. 所以他们起先这个见到这个耶利哥城。 Maka saudara, Yosua melayangkan pandangannya. 那个时候，耶稣要就举目观看。 Mungkin Yosua berpikir bagaimana caranya menaklukkan kota ini. 所以那个时候，可能耶稣也在那边想，我怎样去征服这个城市呢？ Bagaimana meruntuhkan kota yang berkubu begitu kuat. 那么呢，怎样去灭掉这个那么坚固这个耶利哥城呢？ Saudara, ketika dia melayangkan pandangannya, inilah saudara, Tuhan menampakkan diri kepadanya 所以当他在那边举目观看的时候，耶和华就向他显现， sebagai panglima bala tentara 所 Tuhan. 以显示他是耶和华军队的元帅。 Saudara, di dalam teologi khususnya perjanjian lama, saudara, ini disebut sebagai teofani. 所以呢，在旧约圣经可以是一个teofani， Ya, teofani itu adalah penampakan Tuhan. 是上帝显现的。 Penampakan Tuhan dalam satu wujud tertentu yang bisa dilihat oleh mata manusia. 所以他们就是可以用眼睛来看这个上帝的灵格。 Kalau dikaitkan dengan Alkitab secara keseluruhan, 所以若是跟我们整本圣经把它联系在一起的话， kita sebut sebagai Kristofani, 那么我们就说它是 Kristofani， yaitu penampakan Yesus pada perjanjian lama. 就是上帝在旧约圣经里面这个显示他自己。 Saudara, beberapa Kristofani ataupun Teofani terjadi di perjanjian lama. 那么不论是 Kristofani 或者是 Teofani， 就是在旧约圣经有出现的。 Saya ingat kepada Abraham 我记得亚伯拉罕， di dekat pohon terbantin di Mamre. 所以当他在一棵树里面、一棵树下的时候呢， Ya, Kejadian pasal 18. 在这个创世纪第18章， Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham 那么上帝就向亚伯拉罕显现。 dan ada 3 orang. 那么在那个地方有3个人， 3 orang Yung mendekati Abraham dan berbicara kepada Abraham. 接近亚伯拉罕，也是对亚伯拉罕说话。 Saya bersyukur saudara, ini jelas penampakan Allah Tritunggal. 这个是三一神的一个显现。 Dan Abraham mau mempersembahkan kepada mereka. 所以这个亚伯拉罕就要向他们献祭 Ya, mengolah daging domba, kemudian juga memberikan roti sajian 3 buah. 所以这个亚伯拉罕就很快的就为他预备羊羔，而且呢，这个给他预备了3个亚细这个3个细亚细的面，把它调和做饼。 Sehingga saudara di sini kita melihat bahwa sungguh-sungguh itu adalah penampakan Tuhan kepada 那么 Abraham. 是真的，上帝对亚伯拉罕显现的。 Saya ingat kepada Yakub 那么我记得雅各 di sungai Yabok.
所以当他在雅博河的时候呢， bagaimana Yakub bergumul dengan seseorang. 那么那个时候这个雅各跟一个人在那边叫这个摔跤 Sampai menjelang pagi, 这到黎明， orang itu mau meninggalkan Yakub. 那个人要离开雅各， Yakub tetap memegang dia. 那么雅各人就抓住那个人的手， Lalu saudara dia tanda petik pukul bagian kakinya. 所以那个时候他就把他的脚把他打了一下。 Dan Yakub minta diberkati. 那么呢，雅各在那边求那个人给他祝 Lalu 福， orang itu memberkati Yakub 那么那个人就给雅各祝福， dan mengatakan mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. 所以对雅各说：“从今开始，你的名字不是再叫雅各，乃是叫以色列。” Itu jelas Kristofani. 那么那个是很清楚的是 Kristofani， Ya, bahwa Yakub bertemu dengan Tuhan. 就是雅各遇见神。 Ingat saudara pada waktu Musa melihat penglihatan di Gunung Horeb. 所以当摩西在加勒山火烈山在那边看见神的时候， Ada nyala api dari semak duri. 那个时候在荆棘里面有火， Nyala api yang menyala-nyala. 那么这个火在那边燃烧了， Tapi semak duri tidak 但 terbakar. 是荆棘却没有烧毁。 Tuhan berkata kepada Musa, 所以上帝就对摩西说：“ tanggalkanlah kasutmu. 所以你要脱下你的鞋子， Tempat di mana engkau berdiri itu suci adanya. 所以你所站的地方是圣地。 Lalu Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. ”所以那个上帝就向他显现，他是主。 Sekarang sudah Yosua 现在约书亚 melihat panglima bala tentara 他 Tuhan. 看见耶和华军队的元帅， Tanggalkanlah kasutmu. 你要脱下你的鞋， Tempat di mana engkau berdiri adalah kudus adanya. 所以你所站的地方是圣地。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， Jadi saudara, betul-betul Tuhan menyatakan janjinya. 那么真的上帝在那边显现他的应许， Satu demi satu. 一个一个的实验了。 Saudara, maka saudara, Tuhan menyatakan kepada Yosua 那么呢，上帝就对约书亚说， dengan panglima bala tentara Tuhan. 所以呢，他是这个耶和华军队的元帅。 Saudara, kita hidup di dunia yang dicipta oleh 我 Tuhan. 们知道，我们是活在上帝所造的世界里面。 Ada materi dan ada non materi. 那么有物质性的，还有非物质性的。 Ada yang natural, tapi ingat ada yang 那么 supranatural. 有的是自然的，但是有的是非自然的、 Ada 超 yang 然的。 ada yang jasmani dan ada yang rohani. 那么有的是受肉体的，有的是属灵的。 Jadi saudara, di sini kita sadar kita hidup sebagai manusia, 我们领会到，我们成为人，活在这个世界， bukan sekedar tubuh jasmani 不 ini, 是单单我们的身体， tapi kita semua ada rohaninya, 而是我们每一个人都有我们的灵， yaitu roh yang Tuhan karuniakan kepada kita. 是上帝所赐给我们的灵。 Saudara, pada suatu hari 那么有 yang 一天， cerah 那么有一个清朗的早晨， di kota namanya Sofia, 在索菲亚一个城市里， ada seorang mayor angkatan darat Bulgaria. 那么有一个红瓦利亚的这个将军， membawa pasukannya untuk naik ke daerah perbukitan yang cukup tinggi, 所以他就带他的军队到一个很高的山峰里， lalu melihat pemandangan dari perbukitan itu. 所以就在那边看这个山顶的美景， Indah sekali. 那么的美。 Lalu sudah mayor itu berpikir, kalau bisa juga disertai dengan sedikit seminar ataupun percakapan dengan anak buahnya. 所以那个时候，这个将军就想，倒不如要在这样的情况下，就是对他的部下讲几句话。 Alangkah indahnya, alangkah baiknya pemandangan yang indah ini, bukan? 那么岂不是这个风景是那么的美吗？ Saudara sekalian, kalian bisa melihat pemandangannya begitu indah. 所以你们今天大家可以看见这个美丽的风景。 Lihat kota Sofia. 所以你看这个索菲亚城，
Lalu kemudian dia melayangkan pandangannya lagi. 所以他就在极目在看， Lihat di sana 所以你看那边， ada sebuah gereja katedral. 那么有一个很大型的教会， Kalian lihat bukan? 你看到吗？ Kalian lihat tanda salib di atasnya? 你看上面有这个十字架， Semua anak buahnya mengatakan, betul Mayor. 所以呢，他的部下说：“是的，对的， Betul, kami melihat semuanya. 真的，我们都看见了。 Apakah kalian bisa melihat Tuhan? 难道能够看见神吗？ Kalian bisa melihat gereja bukan? 你看见这个教堂， Kalian lihat orang-orang yang datang ke katedral tersebut menyembah kepada Tuhannya 所以 bukan? 你也看见这个很多人来到这个教堂，在那边去敬拜吗？ Tapi kamu bisa melihat Tuhankah? 那么你难道可以看见神吗？ Semua mulai diam. 所以大家都静下来。 Mayor itu bernama Alex. 所以那个将军叫 Alex。 Lalu tiba-tiba saudara, Mayor itu kemudian katakan, kalian bisa melihat semua pemandangan itu. 那么你可以看见这些美景， Kalian juga bisa melihat gedung negara. 那么你也可以看见这个我家的这个， Kalian bisa melihat gedung katedral. 那么你也可以看到这个大型的教会。 Tapi kalian tidak bisa melihat Tuhan bukan? 岂不是你们不能够看到神吗？ Jadi Tuhan tidak ada. 所以呢，神是不存在的。 Anak buahnya tidak berani melawan, saudara. 他的部下不敢反 Wah, 抗他。 namanya militer kan harus taat sama atasan. 那么岂不是部下必须要尊重 Kalau melawan bagaimana? 上司吗？如果反抗会如何呢？ Tapi saudara, di tengah-tengah keheningan itu tiba-tiba ada seorang sersan. 那么忽然间有一个这个军队， Namanya Bojinov. 那么布基诺的这个军队， Memecah kesunyian itu kemudian sersan ini berkata kepada mereka semua. 那么这个呢，兵士就对这个将军说： Minta izin Mayor, 那么呢，我再次请求， saya mau berkata-kata juga. 我也是要讲几句话。 Wahai teman-temanku, 那么我的朋友们， dapatkah kalian melihat wajah pemimpin kita, Pak Mayor Alexi? 那么今天你可以看见 Alex 将军的面孔。 Mayor kita yang terhormat? 那么我们所尊重的这个 Ya 上校， tentu saja kami bisa melihat. 所以当然我们都可以看见他的面孔。 Apakah kalian dapat melihat topinya, pedangnya, dan bahkan sepatunya? 那么你可以看到他的这个帽子，这个还有他的剑，还有他的鞋子吗？ Kami melihat 那 semua. 么我们都看到了。 Apakah kalian bisa melihat kepalanya? 难道你可以看他的头吗？ Ya, kami melihat kepala mayor. 他们说我们看见这个上校的头。 Lalu sersan ini mengatakan dengan sambil tersenyum, 那么这个兵士就开始笑着对他 kalau 说 kalian dapat melihat kepalanya, Ruko. apakah kalian bisa melihat pikirannya?：“ 难道如果你可以看到他的这个头，你能够看到他的思想吗 Wah, ya enggak mungkin dong kami melihat pikirannya. ？” 他说：“我们不可能能够看到他的思想。 Kalau begitu, mayor tidak ada. ”若是这样表示说，这个我们的上校不存在， Kalian tidak bisa melihat pikirannya. 因为你不能够看到他的思维。 Berarti mayor kita yang terhormat itu sebetulnya tidak ada. 表示说我们所尊重这个上校，其实他是不存在的。 Lalu semua anak buah tersebut, anak buah di situ terdiam semua. 所以那个时候，所有的兵士就静下来了。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 祝你亲爱的弟兄姐妹们， dunia rohani 所以在属灵性的世界里， tidak bisa kita lihat 我 senantiasa. 们不能够看到的。 Tetapi kalau Tuhan mau menyatakannya, 但是若是上帝要向我们显示的话， bisa saja Tuhan 能的 menyatakannya. 能够向我们显示的。 Karena itu saudara, setiap peristiwa dalam kehidupan kita 所以在我们生活的每一个事件呢， bukan sekedar kejadian-kejadian alami, 不是单单自然性的事情出现， tetapi kita harus percaya ada intervensi, ada pemeliharaan Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan 我 kita. 们必须要看见有上帝的插手在我们生活的每一个层面。 Saudara, mari kita lihat kepada
apa yang dialami oleh Yosua ini. 所以让我们看这个约书亚所经历到的事情。 Yang pertama, 第一点， bahwa Tuhan betul-betul nyata menyertai Yosua. 那么神多么的明显的与约书亚同在。 Tuhan mau menyertai Yosua dan bangsa Israel. 那么上帝要跟约书亚同在，也是跟以色列民族同在。 Saudara, Yosua dan Kaleb pernah menjadi bagian dari 12 pengintai. 那么约书亚和迦勒，他曾经做上帝所差派的这个12个探子。 Saudara bisa ingat kembali di Bilangan pasal 13. 那么若是我们看这个民数记13章，我们就可以知道。 Sehingga saudara hanya Yosua dan Kaleb itulah yang melaporkan yang baik tentang tanah Kanaan. 那么至于约书亚和迦勒，就把迦南美地的情况讲述出来。 Sementara 10 pengintai yang lain melaporkan yang buruk dan menakut-nakuti bangsa Israel. 那么其他的这个人呢，在那边就在那边所发的消息是那些令人恐惧的消息。 Saudara, kalau demokrasi saudara 10 lawan 2 yang menang 10. 那么若是在我们在这个示威的时候呢，常常射比2一定是射赢的。 Jadi saudara, demokrasi itu belum tentu benar. 所以呢，这个示威不一定的胜的， Kebenaran tidak ditentukan oleh demokrasi. 因为真理不是以这个示威在那是这个示威在那边去界定的。 Jadi itu jelas itu prinsip kebenaran Alkitab. 所以呢，这个圣经的这个真理是多么的明显，多么的对。 Prinsip kebenaran ilahi. 所以呢，是神这个神性的这个原则。 Dan beberapa minggu lalu kita juga belajar bagaimana Yosua mengutus pengintai-pengintai khusus ke Yeriko. 那么前些日子我们在这边也讲述这个怎样约书亚怎样派探子在那边进入耶利哥城。 Dan di situ ternyata pengintai itu menemukan seorang perempuan yang memang kurang baik, tetapi beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. 那么就在这个耶利哥城，他发现一个不良的女性，但是是真的有信心的一个女子， Rahab. 就是拉赫。 Yosua pasal 2. 约书亚第2章。 Saudara, kita pernah mempelajari Yosua juga syarat penuh dengan pengalaman. 那么我们也看见约书亚他有很多的经验， Tapi saya katakan kepada saudara, 但是我要对你怎么说？ Yosua tidak tahu situasi Kanaan. 那么约书亚他不明白迦南地的情况， Sehingga Tuhan menyatakan kepada Yosua, jangan bersandar pada pengalaman. 所以呢，上帝就对约书亚说：“不要依靠你的经验， Engkau tidak boleh bergantung pada pengalaman. 那么你千万不要依靠你的经验。” Sekali lagi saya ajarkan kepada saudara, 所以我再一次教导大家， bukan berarti pengalaman itu tidak 不 boleh. 是表示说这个经验不可以的， Kita dapat pengalaman itu bagus. 我们的做这个经验是好的。 Tapi saya tetap katakan kepada saudara, pengalaman tidak boleh menggantikan Tuhan. 但是我再一次提醒大家，你不可以把你的经验来取代你的神。 Pengalaman itu justru harus membawa saudara semakin sadar Tuhan yang kita butuhkan, bukan pengalaman. 那么你的经验再一次提醒你，叫你知道你所需要的是神，不是依靠你的经验。 Saya ngomong ini saudara sedih sekali. 所以我讲这句话感到很伤心， Karena banyak orang Kristen tanda petik tersesat. 因为有很多人他们做错了， Menyandarkan pengalaman, 很多基督徒单单依靠他们的经验， bukan menyandarkan dirinya kepada 不是 Tuhan. 依靠全心的依靠神。 Karena kalau saudara bersandar pada pengalaman, Tuhan saudara singkirkan. 然后，因为若是你单单依靠这个你的经验，那么你就会把你的神从你的生命排挤出去。 Contohnya sudah banyak. 有很多的例子， Musa 2 kali mujizat. Pengalaman yang kedua, saudara, Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan. 那么2次摩西，上帝怎样对他行神迹，但是因着他做错了，所以呢，神不许可他进入迦南美地， Karena Musa lalai di situ. 因为摩西忘记了。
berpikir dia sudah punya pengalaman yang pertama, 他以为他已经有了第一次的经验， maka dia mengabaikan firman Tuhan. 所以他就忽略了神的话， Pakai pengalaman yang pertama untuk pengalaman yang kedua. 所以他用他过去的经验来醒第二个的神迹。 Akhirnya Tuhan tidak perintahkan pukul batu itu. 那么上帝没有吩咐他击打磐石。 Pengalaman pertama Tuhan memang perintahkan pukul batu itu sekali. 第一次上帝吩咐他，你要击打这个石头一次。 Tapi pengalaman kedua Tuhan perintahkan katakan pada batu itu. 但是呢，第二次呢，上帝对摩西说，你要对这个磐石说， Cuma katakan. 你要对他说。 Musa lupa. 摩西忘记了， Dia pukul 2 kali. 他也是击打这个磐石2次， Engkau melanggar kesucian namaku. 所以呢，就犯了我圣洁的名。 Kau tidak menghormati kesucian namaku. 你们有尊重我的圣洁的名， Tidak boleh masuk tanah 所以他 Kanaan. 就不可以进入迦南地。 Jelas. 很清楚的， Pengalaman tidak boleh menjadi sandaran. 所以经验不能够在那边成为你的依靠。 Tuhan yang harus jadi sandaran 那么你 kita. 的神应该要成为你生命的依 Itu 靠， namanya iman sejati. 那就是真正的信心。 Saya juga harus ingat itu. 我也必须要记得这些， Saya tidak boleh bersandar pada pengalaman. 我不可依靠我的经验而已， Saya harus bersandar kepada Tuhan. 我必须要依靠我的神， Karena Tuhan lebih besar dari 因 pengalaman 为我们 kita. 的神超过了我们的经验， Tuhan lebih apa namanya segala-galanya dibandingkan Nah. pengalaman kita. 神是一切的一切，超过我们的经验。 Karena itu saudara, Tuhan harus menampakkan diri kepada Yosua. 所以呢，上帝必须要对约书亚显现。 Yosua punya banyak pengalaman, 那么约书亚有很多的这个经 tapi 验， Yosua tidak boleh bersandar pada pengalaman. 但是约书亚不能够单单依靠这个经验。 Nanti dalam khotbah-khotbah berikutnya akan terlihat, saudara, ternyata manusia itu gitu ya, sama. 那么在以下的这个讲道，我会在那边讲述，原来所有的人都差不多一样啦。 Nanti saudara, Yosua juga bersandar sama pengalaman. 那么约书亚也在那边依靠他的经验， Nanti ada saat-saat. 下文会有。 Ya. Saudara, karena itu menerapkan firman Tuhan itu sulit. 所以呢，要遵守神的话是很难的事情。 Kita harus bergantung pada Tuhan. 我们必须要这个全心的依靠。 Tadi nyanyian sebelum firman bagus sekali. 那么刚才还没有讲到之前的所唱的诗很美的， Peganglah tanganku. 抓住 Tuhan peganglah tanganku. 神啊，求你抓住我的手。 Seperti khotbah saya juga sudah. 那么就好像我的讲道一样， Bukan saya yang pegang tangan Tuhan. 不是我在那边抓住神的手， Tapi Tuhan yang pegang tangan saya. 是神在那边抓住我的手。 Anak kecil pegang tangan papanya. 小孩子抓住爸爸的手， Pada waktu anak kecil pegang tangan papanya, waktu awal-awal dia kuat. 所以当他起先他能够抓得很紧， Kenceng istilahnya. 很紧的。 Tapi ketika dia berjalan, dia lihat kanan kiri. 但是当他在那边走看右看的时候， Tangannya bisa apa sudah? 所以 Bisa 他的手 lemah, 就开始放松了， bisa lepas. 能够放松了，松掉了。 Apalagi dia mau lihat sana sini. 那么更尤其当他有东看西看的时候， Tapi beda kalau tangan papanya yang terus pegang dia. 但是若是爸爸的手在那边紧紧的握住他，就不同了。 Anak itu tidak bisa lari. 那么这个小孩不能够乱跑， Tapi kalau papanya tangannya lemes gitu ya, 但是若是爸爸的手很软的， serahkan kepada anaknya. 完全依靠孩子的话， Anaknya lepas. 那么孩子会在那边松掉这个 Itu 手， pasti. 一定的。 Saudara, makanya Tuhan menampakkan diri kepada Yosua. 所以上帝就对约书亚显现， Panglima bala tentara Tuhan. 那么耶和华军队的元帅， Yosua tanya, 那么约书亚就问， lawan, kawan atau lawan? 那么你是帮助我的，也是帮助我的敌人呢？ Ya, dikatakan saudara 13b, kawankah engkau atau lawan? 那么你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？ Ini kembali lagi saudara, kebiasaan manusia. 那么这个是我们人的常情， Itu boloku atau musuhku. 是跟我一伙的，或者是我的敌人。 Saudara, Tuhan tidak mau diperlakukan 那 begitu. 么神不愿意我们这么做，
Sekarang aku datang. Itu jawaban dari Panglima Nama- Bala Tentara Tuhan. 神就回答说：“我现在来， Sekarang aku datang. 现在我就来。 Tuhan tidak katakan, oh kamu kawanku. Tidak. 那么神对他说：“我来了。”没有说我是你的朋友，没有， Tuhan juga tidak katakan, engkau lawanku. 或 Tidak. 者是说你是我的敌人，没有，也没有讲。 Sekarang aku datang. 但是他说：“现在我来。 Saudara, penyertaan Tuhan tidak bergantung kepada kita, umat ”那么 manusia. 神的同在不是单单，不是全然依靠我们的，不是我们可以 Yeah. 依靠的， Bukan karena seolah-olah bangsa Israel lebih hebat. 不是因为以色列民族比别的民族更棒， Bukan karena Yosua punya pengalaman yang 也 bagus. 并不是约书亚他有好的经验， Tidak. 没有的。 Saudara, saya semakin belajar firman Tuhan, saya semakin mengerti anugerah Tuhan. 所以我更加研究圣经，我就也更加发现神的恩典。 Orang yang tidak merenungkan diri dengan firman Tuhan bersama dengan Tuhan, dia tidak akan mengerti anugerah Tuhan. 那么一个人如果他没有在那边深深一层的累积研究神的话，了解神，那么他就不能够了解神的话。 Dia hanya akan tahu saya berjasa untuk Tuhan. 那么呢，他就觉得我是很有功劳的一个人。 Sekali lagi saudara, tidak ada seorang pun yang berjasa bagi 再 Tuhan. 说，没有一个人在神面前是一个有功劳的一个人。 Kalaupun Tuhan memberikan anugerah, 就是上帝赐给我们恩典的话， memang Tuhan akan memberikan mahkota, 不说上帝要把冠冕给我们， tapi itu berdasarkan penilaian Tuhan, 但是是按照神的估计， bukan berdasarkan penilaian kita. 不是按照我们人的估计。 Saudara, karena itu Tuhan sekarang menyertai kita dengan Roh Kudus dan dengan Alkitab. 那么现在上帝就在这个圣灵还有圣经与我们同在， Kita harus terus kembali kepada pernyataan Tuhan ini. 我们必须要在那边回到神的显示。 Yang kedua, 第二点呢， perkenanan Tuhan. 那么神的喜悦， Kalau Tuhan sudah menyertai, 那么若是上帝同在的话， itu tandanya Tuhan berkenan. 表示说上帝在那边悦纳， Alasan Tuhan berkenan adalah karena dirinya. 是因着他而悦纳的。 Dirinya yang mau memilih Israel. 那么是他在那边要拣选以色列人， Dan dirinya yang juga mau memilih gerejanya. 而且是他在那边要拣选他的教会。 Ingat saudara dalam ulangan pasal 9. 你要记得在《生命记》里面第9章， Ingat pada waktu khotbah ulang tahun gereja kita ke-17 tahun lalu. 那么你还记得吗？去年我们做年纪念所讲的道， Bulan November. 11月， Bagaimana hamba Tuhan mengatakan bangsa Israel dipilih bukan karena kebaikan mereka. 那么呢，以色列民族被上帝拣选，不是因着他们的好处， Malah Tuhan katakan kamu memang bangsa tegar tengkuk. 但是呢，神却对他说：“你是一个顽梗的民族。 Jadi sudah jelas ”是很清楚的， bukan karena kebaikan mereka. 不是因着他们的生命的好处， Bukan karena Israel lebih rohani dari bangsa 并 Kanaan. 不是以色列民族比迦南民族更加属灵。 Saudara yang dikasih oleh 那 Tuhan. 么主内，亲爱的弟兄姐妹们， Jadi Tuhan mau berkenan oleh karena dirinya sendiri. 神要接纳，乃是因着他自己接纳， Maka dia memilih 所以他在那边就拣选了， satu-satu. 一个一个拣选了。 Tapi saudara, Tuhan memberikan peraturan 但是神也是设下了这个条规， untuk ditaati. 叫我们去遵守。 Itu adalah bagian dari aspek apa artinya berkenan. 那么是这个讨神悦纳的一个层面， Itu kita usahakan untuk kita lakukan. 我们必须要设法去遵守的。 Tapi pada waktu kita lakukan 但是当我们在做的时候呢， dengan pengertian 就是按照我们的这个理解， kita lakukan dengan bergantung pada Tuhan. 我们在那边全心的抓住神的手来依靠他， Bukan bergantung pada diri 不是 sendiri. 在那边依靠他，依靠自己， Bukan mengatakan Tuhan aku lakukan supaya aku lebih baik dari orang lain. 不是 Bukan. 说我在那边做让我比别人更好，不是的。
Bukan juga Tuhan aku lakukan menunjukkan aku lebih baik dari orang lain. 或者 Bukan. 是说我这么做表示说我比他人更好，不是的。 Tuhan aku lakukan karena aku tidak layak di hadapan-Mu. 我做这些，因为我在你面前是一个不配的一个人。 Karena itu Tuhan tolong aku bisa melakukannya. 所以神啊，求你帮助我，叫我可以遵行。 Seperti peraturan Paskah, 那么就好像逾越节的这个条规一样， termasuk peraturan sunat. 也包括各里的条规。 Tuhan katakan kepada bangsa 神 Israel, 对以色列民主说 orang Israel yang melupakan perayaan Paskah harus mati.：“ 那么忘记逾越节的以色列人必须要死。 Orang Israel yang lupa disunat juga 以 mati. 色列人若是没受割礼，也必须要死。 Saudara, peraturan Tuhan di perjanjian lama itu keras. 所以在旧约圣经里面，神的条规是那么的严厉。 Kayak itu ada orang yang tidak tahu ya, mungkin kurang mengerti firman Tuhan. 那么可能有的人比较不明白神的话的一个人， Menganggap Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan yang kejam. 那么他们以为在旧约里面的这个神是一个残酷的神， Sebetulnya bukan kejam. 其实不是残酷的。 Kalau tidak keras, 若是没有在那么严厉的话， ini bangsa ini 430 tahun diperbudak di Mesir. 那么他们在430年在埃及做奴隶了， Mentalnya mental budak. 所以他们的思想是一个奴隶的思想， Pikirannya pikiran budak. 所以他们的思想也是奴隶的想法。 Kalau tidak betul-betul keras, 若是不在那边严厉的对待他们， sulit. 很难对付的。 Dikasih mujizat yang nyata-nyata pun tetap berontak. 给他们那么清楚的神迹，还是会在那边抵挡神。 Jadi saudara, kalau tidak keras bagaimana? 若是没有严厉的话，会怎样子呢？ Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 所以主内亲爱的弟兄姐妹 Itulah 们， nama Tuhan yang kudus itu 所以呢，圣洁的神的名字 harus dihormati. 必须在那边尊重他， Betul-betul disembah. 真的是在那边敬拜他。 Saudara, demikian pula dengan kita. 那么同样，今天你我也是如此。 Saudara, di perjanjian baru juga Tuhan berapa kali keras sekali. 所以在新约圣经里面，上帝也是有好几次很严厉的。 Ananias dan Safira 亚拿尼亚和撒菲拉， mempersembahkan persembahan, 所以他们奉献 uang, 他们的钱， hasil penjualan tanah 是 mereka. 他们卖田地的钱。 Ini aku persembahkan untuk Tuhan, 所以这个我全然献给你， tapi menipu Tuhan. 但是却在那边欺骗神。 Suami istri ini dua-duanya satu-satu mati. 所以呢，他们2个人就当场死了， Tidak mau jujur mengakui dosanya 因 di 为他 hadapan 们不 Tuhan. 要诚实的承认他们的罪。 Saudara, kalau Tuhan keras, saudara, 若是上帝严厉的话， saya percaya, saudara, kita semua nggak ada yang tahan. 我相信没有一个人能够忍受的， Karena kita semua banyak berbuat dosa. 因为我们都是做了很多的罪的人。 Tapi Tuhan penuh dengan anugerah. 但是我们看见神是蛮有恩典的神， Masih ada kesempatan bagi kita 还是 semua. 给我们机会。 Selama ada kesempatan, 当还有机会的时候， mari hormati Tuhan. 让我们来尊重我们的神。 Itu bagian kecil dari perkenanan Tuhan. 那么这个是我们讨神悦纳的一部分。 Saudara dengar khotbah saya pada waktu Musa mau diskusi sama Tuhan. 所以你听到我所讲的道，当摩西要跟上帝在那边面对面讲话的时候， Tuhan, apakah aku nggak boleh lihat tanah Kanaan? 上帝啊，我难道不可以看这个迦南地 Aku 吗？ masuk saja. 我进入吧。 Musa mau diskusi. 那么摩西跟上帝讨价还价， Langsung Tuhan katakan, udah diam, nggak usah ngomong lagi. 那么上帝就叫他说：“你住嘴吧，不要再说。” Keputusan Tuhan tidak boleh masuk tanah Kanaan itu keputusan final. 上帝已经定了，不可以进入迦南地，就这 Saudara 样定 pikir 了。 Musa berjasa kah? 你以为摩西很有功劳吗？ Hampir 40 tahun mimpin bangsa Israel. 40年带领以色列民族， Sampai Tuhan pernah memuji dia, orang yang lemah lembut hatinya. 虽然摩西是一个记起谦和的一个 Ber, 人， berbicara dengan Tuhan berhadapan muka.
他能够面对面跟神讲话的一个人。 Tuhan sering membela Musa 那么上帝常常为摩西辩护， melanggar satu aturan 他只有在那翻了一条， yang fatal sekali. 那么结果造得很惨了。 Jasa itu tidak ada gunanya. 过去的功劳没有用了， Tuhan bukan manusia, saudara. 神不是人， Itu saudara dan saya harus mengikuti cara berpikir Tuhan. 所以今天你我必须要跟着上帝所想的， Baru itu namanya spiritualitas 那 Kristen. 么才是成为一个属灵的基督徒。 Ada seorang hamba Tuhan namanya Edith Schaeffer. 那么有一个神父叫 Edith Station， Edith Schaeffer. Edith Schaeffer， Dia adalah istri dari François Schaeffer. 那么他是芬舒尔 Schaeffer 的这个妻子 Kita biasanya bacanya Francis Schaeffer. Francis Schaeffer， Dia seorang filsuf yang luar biasa dan teolog juga. 他是一个哲学家，也是神学家。 Edith pernah melayani di China. 那么 Edith 他曾经在中国侍奉 Ya, 过一段 di 时间， daerah selatan yaitu Yunnan. 在云南，就是在南部这个云南地方。 Saya tidak terlalu tahu dia daerah mana tepatnya. 所以我不知道他清楚的地方在哪里， Tapi dia kaget sekali. 但是他感到很惊奇的地方。 Satu hari sudah dia bercerita tentang seorang pria dari sebuah suku di China. 所以他讲述在一个民族里面的一个人， Disebut suku Lisu. 所以在一个少数民族立住的这个一个人， Suku ini ada di daerah Yunnan dan juga ada di Myanmar dan di Thailand. 在云南这个黎族呢， Dan suku ini diakui sebagai salah satu suku dari orang-orang China. Ya. 所以呢，中国华人都承认这个黎族的。 Lalu sudah di daerahnya sudah seorang pria hidup di daerah pedesaan perbukitan. 那么有一个男士呢，他在乡村那边居住了。 Dalam dirinya ada suatu kerinduan yang besar kepada Tuhan yang tidak dikenalnya. 所以在他的心中，他渴慕见到他所不认识的那位神。 Suku-suku di situ seperti suku-suku yang lain di China itu menyembah berhala. 虽然我们知道，在中国很多少数民族，他们都是在那边拜偶像的。 Tapi suatu hari sudah dalam perjalanan dia menemukan sebuah sobekan kertas. 所以有一天呢，在路上他发现了一张纸已经撕掉的一张纸。 Dalam perjalanan di sebuah pegunungan. 所以当他在走山地的时候呢， Rupanya kertas itu sobekan dari sebuah buku katekisasi. 那么呢是一个系道班里面的所试下的这个书本， Dalam bahasa Lisu. Ya. 所以也是用黎族的文字写下来的。 Lalu dia membaca sobekan. 所以他就在那边读这个文字。 Saya bacakan. Adakah Allah selain yang satu? 那么除了神以外，有没有那对的神呢？ Tidak. 没有的， Hanya ada satu Allah. 只有一位神。 Haruskah kita menyembah berhala-berhala? 难道我们必须要敬拜偶像吗？ Tidak. 不的。 Lalu tulisan selanjutnya tidak ada. 接下来没有下文了， Karena sudah terobek. 因为已经撕掉了。 Mungkin sekali saudara, katekismus ini mengutip kitab Yesaya dengan kitab Taurat Musa. 那么可能这个系道本是在以摩西的律法所摘下来的， Tapi dia begitu kaget sekali. 但是他感到很惊奇， Karena dia betul-betul ingin menyembah Allah. 因为他真的要敬拜神。 Lalu ketika dia pulang ke rumah, 所以当他回家的时候呢， tiba-tiba saudara, dia membongkar, dia memporak-porandakan semua berhala-berhala di rumah. 所以他就把家中的所有偶像完全毁掉。 Dia mau menyembah kepada satu Allah. 所以他要拜那唯一的神。 Setelah dia menghancurkan semua patung-patung 所以 berhala, 当他把这些偶像完全毁掉的时候呢， besoknya anak perempuannya langsung sakit parah. 那么呢，明天呢，他的孩子，他的女儿，这个得了严重的病， Waduh, dia bingung bagaimana. 所以他感到很彷徨，不知道如何行。 Lalu tetangga-tetangganya seluruh desa tersebut menghakimi dia. 所以呢，所有乡村的人就来在那边
指责他， Dewa-dewa marah kepada 因 kamu. 为你的神向你生气了。 Kenapa kamu hancurkan semua? 为什么你把这些毁掉呢？ Dia tetap pada pendiriannya. 他也是仍旧持守他的立场， Dia akhirnya naik ke atas gunung. 他就爬到山上去， Kira-kira 12.000 sampai 14.000 kaki. 大概是12000多， Iya, kira-kira itu 4.000 meter. 大概是4000米， Itu cukup tinggi. Saudara. 是一个很高的山。 Lalu ketika sampai ke atas puncaknya, 所以当他到了山顶的时候呢， Ya Allah yang Esa, Allah yang satu. 他说：“唯一的神，对的神， Jika engkau sungguh ada di sana 若是你存在的话， dan engkau adalah satu-satunya yang aku 你 sembah, 是我所敬拜的唯一的神， tolong sembuhkan anak perempuan saya. 求你再一次帮助我医治我的女儿的病。” Dia tidak tahu bagaimana cara berdoa. 他也不知道怎样祷告， Dia juga belum kenal nama Tuhan Yesus. 他也还没有认识主耶稣的名字。 Cuma dia hanya tahu dari potongan lembaran kertas itu. 那么只有在那个一张纸看到那个字， Hanya ada satu Allah. 只有唯一的神，对的 Dan 神， jangan menyembah berhala. 不要拜偶像。 Dia berseru di atas gunung itu. 所以在山上他在那边呼喊， Dia waktu turun juga butuh waktu lama. 所以当他下山的时候也是需要一段蛮长的时间。 Tapi setelah dia sampai rumah, 但是当他到了家的时候呢， anak perempuannya betul-betul sudah sembuh. 他的女儿真的痊愈了， Bukan menjadi mati, bukan. 不是死， Tapi betul-betul sembuh. 他真的得着医治了。 Eddie Shaffer mengatakan, 所以 Abishaf 说， mungkin pada waktu dia berseru kepada Tuhan di atas gunung itu, 可能当他在山上在那边呼求神的时候， disitulah anak tersebut sembuh. 那么就在那个时刻，他的女儿病好了。 Saudara, dia kemudian menyatakan demikian. 那么接下来他说， Allah yang Esa itu Nama- terus mencari orang yang sungguh-sungguh mencari dia. 那么那对的神在那边不断的寻找、寻求他的人， Dan terus memonitor setiap manusia bagaimana hati mereka kepada 不 Tuhan. 断的在那边观察人的心如何。 Sekarang Tuhan tahu hati saudara semua, 现在上帝也知道你我的心， termasuk hati saya. 也包括我的心。 Betul-betul saudara menyembah Tuhan atau tidak? 那么你有没有真心来敬拜神吗？他都知道的。 Atau saudara masih punya berhala? 或者是你还有偶像？ Saya betul-betul tidak habis pikir kalau namanya ngaku Kristen tapi dia masih percaya sama yang lain-lain. Saya betul-betul nggak ngerti. 我也不懂为什么承认是基督徒，但是却还相信别的神。 Di kelas katekisasi saya terus mengatakan 所以在道班里面，我不断的说， Tuhan yang benar hanya Tuhan Yahweh 对的神是真神， yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. 在基督耶稣里面向我们显现的神， Mati menggantikan kita. 他为我们死， Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. 他是我们的救主， Dan Roh Kudus diberikan kepada kita 他也施下圣灵给我们， untuk mengaku Allah, 叫我们承认神， menyebut Dia sebagai Bapa 那么称他是我的父， dan mengerti Yesus Kristus Juru 而 Selamat. 且也了解耶稣是我们的救主。 Roh Kudus itu memimpin kita untuk merindukan firman Tuhan Alkitab. 那么圣灵也带领我们，叫我们渴慕神的话， Itu namanya spiritualitas sejati. 那就是属灵性的。 Tapi saya tidak tahu saudara semua bagaimana. 但是我不明白你们， Saya bukan Tuhan. 因为我不是神。 Tapi saudara, saya peringatkan kepada 但 saudara. 是我再一次提醒大家， Hanya Tuhan yang harus kita 那 sembah. 么我们所敬拜的只有应该是拜独一的神， Tidak boleh ada yang lain. 不可以有别的神。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Berkati firman-Mu ya Bapa. 神啊，求你祝福你的话语， Tolonglah supaya umat-Mu betul-betul mendengar, 让你的儿女们都可以明白你的话， betul-betul mengerti. 真的明白。 Firman itu seperti biji gandum yang tertabur di tanah yang baik. 那么你的话就好像一粒撒在好土的麦种， Jangan sampai biji gandum itu
akhirnya jatuh di pinggir jalan dimakan oleh burung-burung. 千万不要让这个种子掉在路边，给飞鸟吃掉。 Jangan sampai orang-orang yang beribadah di gerejamu 千万不要让这个在我们教会敬拜的弟兄姐妹， hanya seperti pergi ke supermarket atau ke mall 那么只有好像到超市一样， yang tidak mendengar firman. 没有听你的话， Hanya firman itu diambil oleh setan-setan. 结果你的话就给魔鬼挪去了，拿去 Jangan 了。 sampai biji gandum itu, benih itu jatuh ke tempat tanah yang berbatu-batu atau bersemak duri. 也不要让这个种子撒在荆棘里面，或者是蛇堆里面。 Ketika ada kesulitan, ketika ada penganiayaan, akhirnya biji itu tidak bertumbuh dan mati. 当有苦难的时候，当有虐待出现的时候，这个种子就不能够生长了，结果死掉了。 Tolonglah supaya kami punya hati yang betul-betul seperti tanah yang subur, mendengar firman dengan baik dan bertumbuh bahkan berbuah. 帮助我们，叫我们成为一个好土，让你的话可以撒在我们的心中，可以生长发芽。 Tolong ya Tuhan, 神啊，帮助我们， dengar doa kami 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉主 Kristus. 耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。